2-3 menjak ni kita tengok KWSP jadi bahan bualan orang ramai. Ramai orang hilang kerja disebabkan COVID, tak ada sumber pendapatan, dan ramai daripada kita tengok KWSP sebagai salah satu alternatif untuk kita dapat duit. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, kita kena fahamkan dulu basic things about KWSP. Apa tu KWSP? Kewujudan akaun 1, akaun 2, ramai yang tak faham lagi. Ada satu kawan saya ni lagi lah pom-pam duk bantai kerajaan, bantu rakyat, bantu ini, KWSP kena keluarkan. Tapi bila saya tanya, weh, berapa banyak ada duit kau dalam KWSP tu? Dia boleh jawab dengan saya, aku pun tak tahulah, company aku ada ke tak sediakan KWSP untuk aku? What? Okey, KWSP ni kebanyakan orang yang bekerja for sure ada. Ni salah satu benda yang majikan wajib sediakan kepada pekerja. Tujuannya satu, supaya bila kita dah tua nanti, kita ada duit simpanan. Tak adalah nanti bila bersara, kita terkotang-kanting, tak ada punca pendapatan. Dia terbagi kepada dua. Satu, yang kita bayar daripada duit kita. Dan yang kedua, majikan yang bayarkan untuk kita. Okey, untuk yang pertama, dia akan ambil 11% daripada total gaji kita. Maknanya, andai kata gaji kita RM2,500, means RM275 dia akan ambil masuk dalam KWSP kita. Yang kedua pula, jumlah yang majikan bayarkan untuk kita. Dia tak sentuh gaji kita, ni kira additional daripada majikan untuk kita. Yang ini 13%. Daripada jumlah ni semua, 70% akan masuk ke dalam akaun 1, 30% akan masuk ke akaun 2. Alright, kita masuk pula bab penggunaan kedua-dua akaun. Untuk akaun 1, basically dia adalah untuk kita guna selepas kita bersara. Susah gila nak keluarkan daripada akaun ni. Straight. Untuk akaun 2 pula, dia adalah untuk bantu kita buat persediaan sebelum kita bersara. Sebab itulah pengeluaran yang dibenarkan daripada akaun 2 ni termasuklah untuk kita beli rumah yang pertama, nak tampung kos pelajaran kita dan juga anak-anak kita, tampung kalau kita sakit, dan ramai juga yang tak tahu boleh digunakan juga untuk menunaikan haji. Alright, so isu mula timbul bila Belanjawan 2021 hari itu Tengku Zafrul umumkan akaun 2 boleh dikeluarkan untuk tujuan caruman insurans nyawa, takaful hayat, pampasan, sakit kritikal. So ramailah yang tak setuju, katanya buat apa lagi nak beli insurans ni, menguntungkan syarikat insurans, takaful hayat buat apa, aku tak percaya takaful, banyak lagi lah. Yang paling popular, ramai juga yang cakap buat apa lagi nak mencarum dalam takaful, kan dah letak penama dalam akaun KWSP itu. Guys, percaya tak kalau saya cakap penama dalam akaun KWSP yang anda letak tu, dia bukannya penerima mutlak duit-duit yang ada dalam akaun tu. Penama hanya berperanan sebagai wasi sahaja. Bukannya harta hibah, bukannya harta pemberian, dan bukan juga harta wasiat kepada individu yang kita lantik sebagai penama. Tugas penama ni mudah. Kalau kita meninggal nanti, dialah yang bertanggungjawab untuk pergi ke WSP, submit dokumen kematian, bawa sijil faraid, bawa detail waris arwah untuk dibahagikan duit-duit itu semua mengikut hukum faraid. Maknanya, kepada akak-akak yang yakin bagi tu kat saya, tak risau dah, encik suami dah letakkan nama akak sebagai penama untuk akaun KWSP tu, boleh selesaikan hutang-hutang nanti kalau dia dah tak ada. No risk. Kak, saya nak bagi tahu ni, bahagian akak hanyalah 1/8 saja. KWSP ada share statistik tau. 2.8 juta rakyat Malaysia, jumlah caruman yang ada dalam akaun KWSP itu kurang daripada RM20,000. In fact, untuk golongan yang berpendapatan rendah, ada yang sampai jumlah caruman dalam akaun itu kurang daripada RM1,000. So kak, bayangkanlah kak, kalau suami akak kita letaklah betul ada RM20,000 dalam akaun KWSP tu, bahagian akak ada RM2,500 je. Sebab itulah dalam kerajaan longgarkan pengeluaran duit-duit dalam akaun KWSP kita tu, kerajaan pun nasihatkan kita juga untuk guna duit-duit tu mencarumlah dalam insurans nyawa, takaful hayat, dan juga pampasan sakit kritikal. Sebab apa? Sebab inilah kebanyakan daripada kita sebenarnya tak banyak mana pun duit dalam KWSP tu. Dah keluar, habis terus. Kalau dah pencen, tiba-tiba duit yang ada dalam KWSP tu tak cukup, no worries, kita boleh usahakan untuk cari kerja lain kalau larat. Tapi dalam situasi kita meninggal dunia ataupun sakit, dah tak boleh nak bergerak, stroke, sakit jantung, kanser, duit nak dapat dari mana? Hutang-hutang, komitmen, anak-anak nak pergi sekolah, makan minum, anak bini, mak ayah kat kampung, ini semua kena diteruskan. Sebab itulah kerajaan galakkan untuk kita ambil pampasan nyawa dan juga sakit kritikal. Dan kalau dah ambil, jangan lupa pastikan kita
terus hibahkan. Kelebihan hibah ni, waris dah tak perlu naik turun mahkamah untuk dapatkan duit pampasan tu. Dia senang, submit bukti kematian ataupun rekod kesihatan kepada syarikat insurans ataupun takaful. Bila dia tengok, oh, guna hibah, that's it, duit pampasan direct masuk ke dalam akaun penerima hibah. Tak perlu lawyer fees, tak ada potongan apa-apa, 100% masuk ke akaun penerima hibah. Dalam keadaan semua harta-harta lain termasuklah KWSP dibekukan, tunggu sampai selesai proses pembahagian harta mengikut hukum faraid, hanya insurans dan juga takaful nyawa yang dihibahkan terus potong lain. Dia tak ikut hukum faraid dan dia fleksibel. Dari jumlah keseluruhan pampasan yang kita tinggalkan tu, kita nak bahagi percentage sampai 10-20 nama pun boleh. Syaratnya cuma satu, pastikan jumlah pampasan kita tu kita hibahkan. Ada yang tanya, kalau gitu baik aku hibahkan terus duit yang ada dalam KWSP aku tu? Tak boleh. Akta KWSP tak membenarkan duit dalam akaun KWSP kita tu dihibahkan. So sebab itulah saya cakap, ramai yang tak tahu dan tak faham benda ni. Kita ingat semua benda boleh settle dengan duit yang ada dalam KWSP kita tu. So bila kita dah faham ni, buat pampasan hibah, gang. Jangan harapkan KWSP semata-mata. Sebulan kita contribute RM50 je, kita boleh tinggalkan lebih RM100,000 untuk family kita. Kalau RM50 boleh tinggalkan begitu punya banyak untuk anak bini kita, tak payah nak risau pasal faraid, tak perlu nak gaduh-gaduh dengan sedaga-sedaga lain untuk berebut harta. Duit terus masuk ke dalam akaun kalau jadi apa-apa kat kita. So guys, jangan harapkan KWSP semata-mata. Banyakkan instrumen simpanan kita, banyakkan ilmu, insya-Allah. Even kalau kita dah tak ada langsung lah dekat atas muka bumi ni, atau kita dah tak boleh bergerak, terlantar je, kita dah tak susahkan orang lain. Sebab kita tahu, everything is under control. We will have peace of mind.